Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video yang seterusnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada bab 2B, iaitu pengenalan kepada isim-isim kaku. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan isim kaku di sini? Okey. Sebelum ni kita telah belajar mengenai jadual muslimun. Jadual muslimun yang muslimun, muslimani, muslimuna, musliman, muslimaini, muslimina, muslimin, muslimaini, muslimina. Kemudian muslimatun, muslimatani, muslimatun, sampailah kepada muslimin, muslimatin, muslimataini, muslimatin. Okey. So dalam jadual muslimun tu kita nampak perubahan secara jelas daripada tun, tan, tin di akhir kalimah tu apabila dia berubah daripada status atas, status depan, kemudian status atas dan status bawah. Kita nampak dia perubahan dia. Kalau tun macam ni, kalau atas macam ni, kalau bawah macam ni, kan? So ini perubahan yang clear ni antara bagi status atas, depan, atas dengan bawah ni. Ini nak beritahunya perubahan tu jelas. Tapi nanti di sana ada satu kumpulan isim, saya panggil dia isim kaku. Kaku tu maksudnya apa? Perubahan isim kaku ni, okey, saya panggil isim kaku ni, isim kaku ni, perubahan daripada atas kepada depan kepada atas, kemudian kepada bawah ni, dia tak semacam ni, dia tidak semacam ni. Okey, maksudnya kalau di atas macam tu ni, maksudnya saya katalah macam satu bentuk lah. Okey, satu bentuk. Kemudian kalau dia jadi depan pun macam ni juga, kalau dia jadi bawah pun macam ni juga, kalau dia depan macam ni juga. Di maknanya dia kaku, dia tak macam yang muslimun ni. Okey, so that's why saya panggil dia isim kaku. Tapi dia ada status, still dia ada status depan ke, ataupun atas ke, ataupun bawah, ataupun dalam bahasa Arabnya ketika dia ada status marfu', dia ada status mansub dengan majrur. Tapi antara masa dia status marfu' dengan masa dia status mansub dengan masa dia status majrur, dia punya bentuk tu sama je, kecuali untuk isim ganti nama dhamir. Untuk isim ganti nama dhamir, kalau dalam bentuk status depan atau marfu', dia ada satu bentuk. Dan cara penulisan dia, untuk status atas mansub ada satu form yang lain, dan untuk majrur ada satu form yang lain. Yang itu insya-Allah akan di-explain dalam isim ganti nama dhamir secara lebih detail. Macam je. Okey. Di dalam bahasa Arab, perubahan yang boleh nampak ni, di perubahan akhir baris yang kita boleh nampak ni dipanggil mu'rab. M-U-R-O-B ataupun mim ain roba, mu'rab. Okey, kalau yang kaku ni namanya mabni. Okey, mabni. So dalam isim kaku ni ada 4 kategori besar. Dia bukan saja terhenti di 4 ni saja, tapi adalah. Tapi yang saya tulis kat sini, isim dhamir, isim ganti nama ataupun Arab dia dhamir, isim kata hubung, Arab dia mausul, isim kata tunjuk, Arab dia isyarah, isim pertanyaan, Arab dia istifham. Ini adalah yang major, yang masyhur. Okey, semua ni adalah isim kaku. Di sana ada lagi isim kaku yang lain, tapi tak banyaklah. InsyaAllah kita akan
bertemu dengan isim-isim kaku yang lain. Sebab tu kita akan belajar ataupun kita tengok contoh-contoh nantilah. Okey. So ada 4 isim kaku. Yang pertama yang kita akan belajar isim ganti nama, isim kata hubung, isim kata tunjuk dan isim pertanyaan. Untuk video kali ini saya akan sentuh isim ganti nama sahaja. InsyaAllah nanti untuk tajuk isim kaku ni ada 4 video. Okey. So ini adalah jadual dia. Isim-isim kaku atau sama ni yang maksud dia apa? Isim yang alamat statusnya dia tidak kelihatan perbezaannya. Tidak kelihatan perbezaan dia. Perbezaan dia tu tak nampak, sama je. Okey. Okey. Yang ini yang pertama tadi tu isim ganti nama. Yang ini yang kedua isim kata tunjuk. Yang ini yang ketiga yang kedua ni isim kata hubung, Okey. Yang ketiga adalah isim kata tunjuk. Kemudian yang keempat adalah isim pertanyaan. So kalau ikut susunan ni 1, yang ini nombor 2, saya silap susun tapi tak apa. Yang ini nombor 3, yang ini nombor 4. Okey. Yang ini adalah ni. Yang ini adalah yang ini. Yang ini adalah yang ini. Kemudian yang ini adalah isim pertanyaan. Oh, sorry. Ini padam. Isim pertanyaan dia duduk sebelah sini. Isim kata nama dia duduk sebelah sini. Kata tunjuk dia duduk sebelah sini. Isim kata hubung duduk sebelah sini. Di atas ni saya tunjukkanlah isim pertanyaan, isim kata tunjuk, isim kata hubung dan isim kata nama. Okey. So untuk hari ini kita akan bincang yang ini sahaja. Okey, yang ini sahaja. Alright. Saya cuba clearkan balik jadual ni. Okey. Dalam isim ganti nama ni, okey, dia ni sama dengan kalau dalam bahasa Melayu macam perkataan seperti he, she, they, apa lagi? Them. Okey. Ini adalah isim ganti nama. Okay, dalam bahasa Inggerisnya dia lah benda yang sama, tetapi cumanya dalam bahasa Arab isim ganti nama ni domir isim domir ada 3. So yang pertama adalah jenis yang berpisah, jenis yang terpisah. Yang kedua adalah yang pertama adalah jenis yang terpisah, jenis 1. Saya padam balik. Jenis yang terpisah, jenis 1. Kemudian jenis yang terpisah, jenis 2. Kemudian jenis yang melekat. Okey. Cuba tengok ni. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada berapa? Ada 14. Kemudian jenis terpisah yang kedua adalah iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaya, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. So ini adalah bersambung, adalah jenis terpisah juga, tapi jenis terpisah yang kedua ada 14 juga.
So, apa maksud terpisah jenis 1 dengan terpisah jenis 2 ni? Maksud dia, yang pertamanya ialah kalimah ni, kan dalam bahasa Arab kan kita ada ayat. Ni ayat ni, contohlah ni ayat. Ini ayat. Dalam kalimah tu, dalam ayat ni ada kalimah. Ada kalimah. Ni ayat ni. Ni ayat. So, bila kita jumpa yang jenis terpisah jenis 1 tu, maksud dia apa? Kita nampak dia duduk sendirian. Itu maksud dia. Kita nampak dia sendirian. Dia tidak bergabung. Dia tidak ada, kita nampak dia duduk sendirian. Dia tidak bergabung. Dia maknanya dia tidak, dekat sini ada satu clear line. Sini ada satu clear line. Okay, yang memisahkan antara kalimah dhamir ni dengan yang sebelah dia, selepas dengan yang sebelum dia. Okey, jadi dia terpisah, dia tak combine dengan perkataan lain. So itu maksud terpisah. Yang kedua, itu penerangan yang tadi ni dia terkena pada yang jenis 1, jenis 2. Maknanya jenis 1 pun dia duduk sendiri, dia tak ada combine dengan yang lain. Jenis 2 pun dia sendiri, dia tak ada combine dengan yang lain. Itu maksud dia terpisah. Okey. Cuma bezanya jenis 1 dengan jenis 2 ni, kalau kita nampak dalam ayat, jenis dhamir yang jenis 1 ni, then dia sebenarnya adalah jenis yang status depan ataupun marfu'. Maksudnya apa? Kalau kita nampak ni, kalimah ni kan, dhamir jenis 1 ni dalam Al-Quran, then kita kata kat dia, oh, ini adalah dhamir jenis marfu'. Okey? Ini adalah dhamir jenis marfu'. Kemudian kalau kita nampak dhamir tu yang jenis B, yang jenis kedua ni, dhamir terpisah jenis 2 ni, okay, kita hafal benda ni. Sebelum tu kita kena hafal lah. Kalau kita tak hafal, dan kita tak tahu. So, bila kita nampak yang jenis 2 ni, maka dia adalah status atas. Dia dhamir ganti nama, tapi dia berada di lokasi status atas. Nampak tak D ni? D ni ada depan, status depan. Kemudian A ni adalah status atas. Okey, maksudnya apa? Kalau kita nampak dalam ayat tu, contohlah iya ni kan, dia duduk kat sini So ni adalah dhamir terpisah ni. Tapi maknanya, okey, kalimah dhamir yang duduk kat sini ni, iya ni, contohlah iya ni kan, maknanya dhamir yang kita nampak ni, dia adalah jenis status, dia berada di lokasi status atas. Okey, sebab dia memang penggunaan dia ni, penggunaan dhamir berpisah jenis 2 ni, memang dia digunakan di tempat yang status atas. Kalau jenis yang berpisah jenis 1 ni, maknanya dia digunakan untuk tempat status depan. That is the meaning of the jenis dhamir yang bentuknya macam ni dengan bentuk macam ni. So maksud dia apa? Kita kena hafal lah. Kalau kita tak hafal bentuk ni, dan kita tak boleh nak kata dia ni sedang status apa, atas pun bawah. Di tepi ni ada maksud dia. Kalau huwa ni maknanya dia. Iyahu pun maksudnya dia juga. Dua-dua ni maknanya dia. Cuma huwa ni dia adalah status depan. Maksudnya barangkali dia adalah subjek. Most of the time dia adalah subjek. Okey. Iyahu ni, dia ni adalah dia juga. Tapi dia berguna dekat status atas.
sorry, tadi saya kata apa sini? Huwa kan? Huwa ni adalah dia, tapi dia berada di status depan. Okay? Status depan. Maknanya dia tu barangkali subjek. Always ataupun dia memang selalunya dia adalah subjek. Subjek kan status depan. Manakala iyahu ni, dia ni maksudnya dia juga, tapi dia berada di status atas. Maksudnya dia mungkin ketika tu dia maf'ul. Sebab maf'ul adalah status atas. Okay. So, seterusnya sampailah ke bawah. Ni dia, lelaki. Ni dia, dua lelaki. M ni male. Ni mereka, lelaki. Kemudian hiya ni dia perempuan. Huma dia dua orang perempuan, dua female. Hunna mereka perempuan. Anta awak male lelaki. Antuma awak dua male. Antum kamu lelaki male. Anti awak perempuan. Antuma awak dua female. Ini sama kebetulan sama Rasa tak ni sama ni. Sama tak? Sama So ini jelah sama. So kita terima je lah. Antuna kamu female perempuan. Ana saya, nahnu kami. Okey. Jenis yang ketiga ni pula. Ni tadi terpisah kan? Ni yang berpisah jenis 1, berpisah jenis 2. Jenis 1 ni dia always digunakan di tempat status depan. Manakala yang berpisah jenis 2 ni dia selalu digunakan di tempat status atas. Yang ketiga ni dia jenis yang mesti melekat. Mesti melekat. Mesti dekat ni, nampak tak dot-dot ni? Dot-dot ni maksudnya dia melekat dengan perkataan lain. Dia mesti melekat. Melekat selepas perkataan lain, bukan melekat sebelum. Melekat selepas satu perkataan yang lain. Dan perkataan tu boleh jadi isim ataupun fi'il. Okay, boleh jadi isim ataupun fi'il. Dan status dia boleh jadi atas, boleh jadi bawah. Okay, status A ni maknanya atas, B ni bawah. Status dia boleh jadi atas ataupun bawah. Makna dia sama juga. Who. Makna dia sama juga, dia. Tapi bentuk dia macam ni. Dan dia tu adalah bersambung dengan perkataan lain. Dan status dia tu depending. Dia melekat dengan apa? Kalau dia melekat dengan perkataan fi'il, dia jadi mangsa. Kalau dia melekat dengan perkataan isim, dia jadi isim yang menyandar ataupun mudhafun ilaih. Okey, maksud dia adalah kalau masa tu dia menyandar, dia jadi mudhafun ilaih, maka dia adalah status bawah. Sebab kita dah belajar sebelum ni kan? Dalam video sebelum ni. Kalau dia melekat dengan perkataan fi'il, dia jadi mangsa. Jadi objek. So itulah dia penggunaan dhamir yang jenis melekat. Okey, sini saya buat penerangan dia. Isim pertama ini isim dhamir dhamir munfasil, mim nun munfasil. Dia dhamir munfasil, mim munfasil. Yang ini dhamir muttasil. Sorry. Kalau terpisah ni, munfasil juga. Munfasil ya. Munfasil ni maksudnya apa? Maksud dia terpisah. Tapi yang ini dia jenis satu ni dia always marfu'. Dia always marfu'. Manakala yang munfasil jenis ni dia always mansub. Dia always mansub. Okey. Kalau melekat namanya muttasil.
minta solam. Muttasil. Muttasil mansub ataupun majrur. Mansub ataupun majrur. Majrur tu bawah lah, maksud tu atas. Okey, dia depending. Okey, depending dia melekat dengan apa? Melekat dengan apa? So now dalam penjelasan saya dekat sini, domir terpisah jenis satu ni, domir jenis ni selamanya menjadi subjek. Selamanya jadi subjek. Kalau nampak dia dah adalah subjek. Jadi dia kena gunakan status depan. Dalam bahasa Arab, contohnya macam he ataupun she. Dalam bahasa Melayu, tak ada yang sesuai untuk saya kata, sebab kita nampak kalau he dengan she dalam bahasa Inggeris, dia adalah always subjek kan. Okay, dia ada satu lagi yang equally dia ni, tapi him and her, tapi dia duduk di apa, duduk di selepas fa'il. Okay, status di depan Kemudian ganti nama terpisah jenis kedua ni, dia diguna pakai kalau ganti nama ni berada di tempat status atas. Contohnya objek. Okey. Manakala yang jenis ketiga ni, muttasil majrur mansub ni, muttasil majrur ni dia melekat, dia mesti melekat, dia depending. Kalau dia melekat dengan isim, dia jadi gandingan isim nombor 2 ataupun yang mudhafun ilaih. That's why dia ni macam kita buka. Kita buka ni dia perkataan. Kita buka. Kita campur. Okey. Ni sebenarnya kita campur hantar ni asalnya ni. Sebelum dia bersambung. Tapi sebab dia dah bersambung, kan, dia kena guna yang jenis bersambung. Jadi bersambung tu adalah jenis yang mana? Jenis yang ini lah. Betul? Kalau hantar, mana hantar kat sini lah. Jenis yang bersambung, mana kita kena ambil yang mana? Yang ini. Betul? Sebab dia bersambung dengan perkataan lain. So bila dia bersambung, dia jadi kita bakar. Kita buka. Depending lah, kalau kita bakar, mungkin masa tu kitab tu dia maf'ul. Kalau kita buka, mungkin masa tu dia subjek. Tapi yang pokoknya ka ni, dia ni kita tak nampak dia berbaris bawah, sebab dia punya ka kan. Tapi sebenarnya ka ni berada di lokasi status bawah. Okey, dia berada di lokasi bawah sebab dia adalah mudhafun ilaih. Macam itulah. Macam mana kita nak tahu yang ini adalah idhafah atau itu mudhaf ilaih? Kita cek perkataan pertama. Perkataan pertama ni ada tak alif lam? Tak ada. Ada tak tanwin? Tak ada. Bila tak ada dua tu, dan kita boleh menganggap, oh, barangkali dia mudhaf. Bila dia termudhaf, maka selepas ini mudhaf ilaih. Jadi ka ni dia duduk di tempat mudhaf ilaih. That's why dia mengcarry status bawah ataupun status majrur ataupun i'rab majrur. Walaupun barisnya tu atas ka kan, tapi dia sebenarnya di sebab tu dia namakan mabni kaku, sebab dia punya bentuk dia macam tu, stay macam tu. Dia tak ada ka, tak ada ku, tak ada ki, dia ka. Kalau ki tu perempuan, ka ni lelaki. Okey, so itulah kenapa dia dikatakan sebagai isim kaku. Right? Kalau contoh yang berdua ni, jika melekat dengan fi'il, akan jadi objek, automatik akan jadi mangsa. Contoh macam uhibbuka. Uhibbuka ni saya suka. Okay, yang ni saya suka.
Ka ni adalah awak. Awak lelaki. Jadi saya suka awak. Awak tu seorang lelaki. So kat sini kita nampak ka ni duduk di selepas fi'il. Bila duduk selepas fi'il, automatik dia jadi mangsa. Dan statusnya masa tu dia adalah status apa? Atas. Sebab dia mangsa kan? Atas. Sebab dia objek. OBJ. Objek. Okey, objek. Ataupun mansub, maf'ulun bih. Ada satu persoalan. Macam mana saya tahu ibukan ni adalah fi'il? Dia jadi dia isim. Okey. Yang itu ada make sense soalan tu. Soalan tu legit. Tapi insya-Allah nanti bila kita dah sampai bab fi'il, kita akan boleh tahu ini adalah sebenarnya fi'il. Okey, ini sebenarnya adalah fi'il. So tunggu je lah nanti sampai bab fi'il. Ada benda yang kita kena hafal, kena tahu sehingga kita boleh sehingga penghafalan kita tu boleh membantu kita bahawa dia ni adalah sebenarnya fi'il. So bila kita nampak ka ni duduk selepas fi'il, then kita akan katakan dia, oh, ka ni sebenarnya adalah objek dan ka ni sedang berstatus atas. So itu bila dia melekat pada fi'il. Tadi melekat pada isim, itu melekat pada fi'il. Now, jika melekat kepada huruf jar. Jika dia melekat pada huruf jar, maka dia membentuk rangkap jar majrur. Ini fix. Just katakan dia macam tu je. Duduk selepas huruf jar, dia membentuk rangkap jar majrur. La ni bagi ataupun untuk, ka ni awak, laka ni jar majrur. Dan statusnya adalah majrur. Sebab apa? Sebab dia duduk selepas huruf jar. Ingat dalam bab video sebelum ni, bila isim tu duduk selepas huruf jar, maka dia akan mengcarry status bawah. Tapi disebabkan dia isim kaku, maka kita baca dia macam tu je. Tak ada laki ke, tak ada laku ke, tak ada laka. Laka. Ka ni adalah awak lelaki. Kalau laki, awak perempuan. Okey, kita kena hafal lah benda ni. Mana ki? Nikah awak male. Niki awak female. Okey. Itu kalau dia duduk selepas huruf jar. Ada satu lagi, jika dia melekat ataupun jika dia duduk melekat selepas salah satu daripada huruf isim inna. Okay, now. Ini adalah grup huruf yang kedua kita temui. Yang pertama huruf yang kita jumpa adalah huruf jar. Isim kan ada 3 kan? Kalimah ada 3 kan? Isim, fi'il dan huruf. Now kita bertemu dengan grup huruf yang kedua, iaitu huruf inna atau rakan-rakan dia. Ini namanya ni huruf inna. Sini 2 ni sebenarnya kat sini, 2 ni kat sini. Inna dan rakan-rakan dia. Inna dan rakan-rakan dia. Jadi bila dhamir yang melekat ni duduk selepas inna ke atau bi anna ke atau anna ke ataupun lakina atau ka anna, laita dengan la'ala, dia akan dipanggil isim inna. Okey, dia akan dipanggil isim inna. Isim inna ni dalam bahasa Melayu mudahnya katakan dia mangsa inna. Dia inna. Okey, status dia atas. Tadi kalau dia melekat dengan jar majrur, dhamir ni statusnya bawah. Tapi inna dan rakan-rakan dia ni dia ada satu job. Bila dhamir yang jenis melekat ni duduk melekat selepas inna dan rakan-rakan dia, maka dhamir yang melekat tadi tu dipanggil mangsa inna dan status dia masa tu atas. Okey, nampak ni. Okay, now cuba kita go through balik. Jika melekat selepas isim, dia baris bawah. Dia carry status bawah.
jika dia jika dia duduk selepas isim, dia mengambil tempat ataupun dia duduk di tempat status bawah. Okey, jika melekat lepas PL, dia duduk di tempat status atas. Jika dia duduk selepas huruf jar, dia duduk di tempat status bawah. Jika duduk selepas isim inna, dia duduk di tempat atas. Maknanya saya tadi atas. Dia ni kenapa dia ni stat yang pertama ni kan? Kenapa dia status bawah? Sebab dia mudhaf ilaih. Kenapa dia yang nombor 2 ni jika melekat lepas PL, kenapa dia status atas? Sebab dia jadi objek maf'ulun bih. Yang ini pula, kenapa dia yang nombor 3 ni jika duduk selepas huruf jar, dia status bawah? Sebab apa? Sebab dia telah dikenakan dengan isim dengan huruf jar. Anything duduk selepas huruf jar kena status bawah. Jika dia melekat selepas huruf inna ataupun salah satu rakan-rakan dia kena kenapa? Dia akan mendapat status atas. Okey, so kena hafal lah benda ni semua. Inna, bi anna, lakinna, ka anna, laita dan la'alla. 4 benda gabungan ni kena hafal juga. Kena tahu. Ni konsep dia kena tahu. Okey. Domer ni adalah perkataan yang banyak melata dalam Quran. So kalau kita kenal ni, domer ni, dia seolah-olahnya macam suddenly kita dah tahu sebahagian besar daripada muka surat tu. Sebab dia banyak berulang. Okey. So as a takeaway, hafalkanlah isim ganti nama ni. Okey. Berpisah jenis 1, berpisah jenis 2 dengan melekat. Yang ketiga ni jenis melekat. Okey, nama dia apa ni? Domer. Kalau yang jenis ganti nama jenis terpisah 1 ni, nama dia domer munfasil marfu'. Kalau ganti nama yang terpisah jenis 2 ni, namanya domer munfasil mansub. Kalau yang jenis ketiga ni, dia namanya mutasir jar, nasab jar ataupun mansub majrur. Okey. Sebab dia digunakan di tempat mansub atau majrur yang melekat. Mutasir ni melekat, munfasil ni terpisah. Okey. Now kita tengok contoh-contoh dalam Quran. Kita tengok contoh dalam Quran. Kita jumpa dah ni satu. Iyaka. Iyaka ni apa? Iyaka ni adalah, maksud dia dalam bahasa Arab, ni jenis terpisah kan? Ini jenis terpisah. Kenapa tak ada terpisah? Dia tidak melekat dengan siapa-siapa. Tapi dia terpisah jenis mansub. Mansub kan? Mansub. Oh, sorry. Kenapa ni? Tak nampak Saya tarik sini sikit. Ni adalah jenis mansub. Okey, MSUB. Mansub kenapa? Sebab dia adalah objek. Jadi maksud dia, ni ka, iyaka ni maknanya engkau. Engkau. Tapi dia ni adalah mangsa. Mangsa ataupun objek OBJEK. Ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek lah. Objek apa ataupun siapa kan. Na'budu ni, okey, ni saya kena translate, terima dulu. Kami sembah. Kami sembah. Okey. Asalnya terjemahan dia, akan engkau kami sembah. Akan engkau kami sembah. Biasa kita macam mana? Kita kata macam ni, kita kata saya kami
sembah SMBH engkau. Kami sembah engkau. Kan? Ni S, ni V, ni O. But dalam situasi ni apa yang berlaku? O duduk depan. Lepas tu baru S dengan V. Akan engkau kami sembah. That is what happened dengan ayat ni sekarang. So maksudnya yang dalam ayat ni, objek ni yang biasanya duduk di kemudian dibawa ke depan. Sampailah jadi macam ni. So terjemahan dia, akan engkau kami sembah. Kenapa dibawa ke depan? Adalah reason dia. Reason dia ni dibincangkan dalam dipanggil ilmu mubalaghah, sebab ada penekanan yang dibuat. Okey. Kalau kita buat kata saya sembah engkau tu macam ayat tu macam simple je, tak strong. Tapi akan engkau lah kami sembah. Kalau nampak kat situ ada penekanan dia. So ini adalah contoh domer terpisah jenis yang dan kalau kita guna dia mesti jenis mansub. Okey. Saya tadi mesti atas. So nah sekali lagi, iyyaka dan engkau kami minta pertolongan. Kan? Ihdina. Okey, nampak ni ihdina. Ini domer. Ini domer ni. Nah ni. Kat mana? Kat sini. Yang jenis yang ini ni. Nah. See? Ni. Ini domer ni. Nah. Dia adalah jenis melekat. Melekat. Tapi dia melekat dengan siapa? Dia melekat dengan perbuatan. Jadi bila dia melekat dengan perbuatan, automatik dia jadi mangsa ataupun objek. Okey, mangsa ataupun objek. Jadi tunjukkanlah kami, itu maksud dia. Tunjukkanlah kami. Maknanya kita minta kepada Allah, tunjukkan kepada kami. So kita mangsa lah masa tu, sebab dia duduk selepas PN. Tunjukkan apa? Tunjukkan jalan yang lurus. Okey. Now terus lagi, ada tak lagi? Okey, ni dia. Alaihim. Yang ini ni apa jadi? Ini sebenarnya adalah huruf jar campur dengan isim yang majrur. So dia punya kombinasi ni dipanggil jar majrur. Terus tangkap, namakan dia sebagai jar majrur. Okey, ala ni huruf jar, him ni adalah isim majrur. Okey, isim majrur. Melekat tak? Yes, dia melekat. So melekat ni maknanya dia kat sini lah. Dia alaihim. Dia adalah yang gini sebenarnya. Him ni. Dia melekat kan? So terjemahan dia, atas mereka. Atas. Ala ini atas. Him ni mereka. So sama juga ini alaihim. Okey. Kalau kita try nak komen atau memberi komen tentang Fatihah ni, bis apa kita belajar, insya-Allah kita dah boleh komen ni. Ini huruf jar. Ini isim majrur, that's why dia baris bawah. Ini Allah. Tapi kawasan ni adalah idhafah. Ini mudhaf, ismi, Allahi, mudhafu ilaih. Kenapa Allah ni bawah? Sebab dia mudhafu ilaih. Kenapa ismi ni bawah? Sebab huruf ba, huruf jar. Okey. Alhamdulillah. Okey, now insya-Allah kita dah boleh bis apa yang kita dah belajar, kita dah boleh komen ayat ni. Alhamdulillah ni adalah subjek. Okey, sebelum tu ya, sebelum tu. Try detect ini ayat apa? Ayat
ismiyah ke ayat fi'liyah? Jawapan dia ayat statement ataupun ayat ismiyah, jumlah ismiyah. Sebab apa? Dia dimulakan dengan isim. Betul? Macam mana saya tahu ni isim? Sebab dia ada alif lam. Sebab dia ada alif lam. Kan? Lepas tu dia berbaris depan. Jadi bila satu ayat tu dimulai dengan satu isim baris depan, then dia adalah jumlah ismiyah. Jadi kat sini segala puji. Itu maksud dia. Lillah ni jar majrur. Dia adalah huruf lam campur dengan lafzul jalalah Allah. Allahu asalnya. Tapi sebab dah ada kena dengan rojar ni, Allah ni jadi baris bawah. Okey, lillahi. So ini subjek kan. This is MA. Jar majrur tu kan ada jenis MA kan? Setuju? Ingat tak? Dan MA ni boleh jadi apa? Boleh jadi predikat. So sini subjek, ini predikat. Allah ni, lillah ni adalah predikat. So ada subjek, ada predikat. So perfect lah dia menjadi ayat statement. Okey, lepas tu Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ni adalah mudhaf. Ni mudhaf ilaih. Ini Al-Alamin ni kita nampak dia ada ina kan. Ina ni dia atas bawah. Why? Sebab dia mudhaf ilaih, menyandar kepada Rabbi. Rabbi ni kenapa bawah? Belum belajar lagi, insya-Allah. Tapi sebagai cuplikan, saya boleh kata Rabbi ni adalah sifat kepada Allah. Jadi perkataan yang menjadi sifat, dia mesti follow, status dia mesti follow kepada siapa yang disifatkan. Jadi Rabbi ni pemilik, sifat pemilik. Dia follow, dia mensifatkan Allah. Allah ni baris bawah. Jadi Rabbi pun menjadi follow bawah. So ini subjek. Alhamdulillah ni subjek. Ini isim. Macam mana tahu isim? Sebab ada alif lam. Macam mana tahu dia subjek? Sebab dia baris depan. Okey. Lepas tu lillah ni adalah predikat. Predikat yang jenis MA. Kita dah belajar predikat ada dua jenis kan? Ada tiga. Satu predikat dalam bentuk isim. Sorry, ada empat. Dalam bentuk isim seketul, dalam bentuk ayat ismiyah ke atau ayat fi'liyah, ataupun dalam bentuk ME. So kat sini jelas dia adalah ME. ME itu sebab salah satu ME itu adalah jar majrur. So jadi predikat. Okay. And then kenapa Allah bawah? Sebab ada huruf jar. Kemudian Rabbil Alamin ni adalah mudhaf ilaih. Nampak tak mudhaf ni? Ada tak alif lam? Tak ada. Ada tak tanwin? Tak ada. Dia perfect untuk menjadi mudhafun ilaih. Dia jadi mudhaf. Maaf, saya salah cakap. Dia adalah mudhaf. Sebab apa? Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Perfect menjadi mudhaf. Yang ini menjadi mudhaf ilaih kepada Rabbi. Dia boleh ada alif lam. Kenapa dia status bawah? Macam mana kita tahu dia status bawah? Sebab sound ina ni. So dia mesti status bawah. Sebab apa? Sebab dia mudhaf ilaih kepada Rabbi. So alhamdulillah, dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita dah boleh insya-Allah mengkomen kenapa alhamdulillahirabbil alamin tu sebegitu rupa barisnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.